Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Saya mulakan ucapan saya dengan ayat Quran yang berbunyi ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Maksudnya, wahai manusia, makanlah apa saja yang berada di atas muka bumi ini yang halal dan baik. Jangan kamu menurut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Surah Al-Baqarah ayat 64. Tuan Ibu Tua, sahabat yang berhormat sekalian, pertama sekali terima kasih kepada 7 orang yang berhormat yang mengambil bahagian dalam membahaskan undang-undang Akta 750 yang dibentangkan sebelum kita bertirahat tadi. Yang pertama, Bukit Bendera, terima kasih Bukit Bendera. Yang kedua, Dungun, Sepang, kemudian dicelah oleh Sahlam, terima kasih Sahlam. Kemudian Teberau, Tumpak, dicelah oleh Tangga Batu, Kepun. Yang terakhir, sahabat saya daripada Rasah. Terima kasih dengan perhatianan dan juga kecanaan ahli yang berhormat berkaitan dengan isu yang dibangkitkan, yang saya rasa cukup penting untuk kita mempertahankan kedaulatan negara kita, untuk kita mempertahankan sistem ataupun agenda dan juga menjadi peniaga yang berhemah. Yang mana Bukit Bendera bertanya tentang masalah minyak sawit, palm oil free, sugar free, bagaimana? Jawapannya ialah kalau barang tersebut tidak ada gula, tapi dinyatakan dalam preskripsi barang tersebut tiada gula, maka kita boleh ambil tindakan. Dia bawah Section 5, iaitu Akta 730 ini. Jadi ianya untuk memastikan niat-niat yang tidak baik di kalangan mereka yang anti minyak sawit. Mereka letak satu air botol, kemudian mereka tulis air tersebut no ataupun palm oil free. Sedangkan air botol tersebut tak ada kaitan pun dengan minyak sawit. Jadi menunjukkan prejudis mereka terhadap minyak sawit, keluaran utama negara kita. Itu yang betul. Saya pada itu ditanyakan juga kenapa fee yang telah dikutip sekarang telah dikutip sejak 2012 dulu, sekarang baru nak disahkan. Sebenarnya kita mengakui berlaku kekhilafan ketika itu, yang mana untuk makluman Dewan Yang Mulia bahawa persediaan halal dulu sebenarnya diterajui ataupun dibuat oleh Badan atau Majlis Agama Islam Negeri dan juga JAKIM. Tetapi sekarang kita melakukan penyelarasan, yang mana JAKIM saja dibenarkan ataupun diberi kuasa untuk mengeluarkan sijil dan logo halal, tapi pengurusan, pemeriksaan dan sebagainya ada dibuat oleh negeri-negeri. Jadi atas hal tersebut, maka kita serahkan fee tersebut. Maka pada hari ini kita minta supaya Dewan mengesahkan apa telah dikutip, yang jumlahnya lebih kurang 23 juta ringgit. Tuan Yang Dipertua, saya pada itu Dungun membangkitkan isu berkaitan dengan minuman ataupun penyataan yang tidak sama dengan apa yang terdapat pada menu makanan, ada kepalsuan ataupun tak sama. Kemudian dia nak bezakan antara halal dengan no pork ataupun pork free. Jadi jawapan berkaitan dengan penyataan yang tidak bersamaan dengan apa yang ditulis ataupun peta pada menu adalah satu penipuan. Contohnya, dia katakan bahawa kedai tersebut menjual air Milo, tiba-tiba yang dibuat adalah air coklat. Itulah satu kesalahan. Jadi boleh diambil tindakan. Berkaitan dengan pork free dan juga benda berbeza dengan logo halal, sebenarnya saya yakin semua umat Islam mengetahui bahawa daging halal ataupun daging babi ataupun pork adalah semua memahami ianya dilarang untuk dimakan oleh umat Islam. Dan saya yakin orang Islam pun tahu hal tersebut. Tapi masalahnya sekarang ada rakan-rakan kita yang bukan Islam, mereka mengatakan bahawa yang haram pada Islam itu cuma daging babi saja ataupun khinzir. Mereka tidak mengetahui bahawa daging yang tidak sebelah pun juga adalah haram. Jadi ini pendidikan dan juga kerjasama daripada kementerian-kementerian lain, daripada badan-badan lain untuk mendidik dan memaklumkan kepada masyarakat bahawa yang haram itu bukan sahaja khinzir, tapi perkara yang berkaitan yang tidak disembelih mengikut cara syariah yang betul juga tidak dibenarkan. Dan juga ya kadang-kadang yang makan duit curi, duit suah pun juga haram. Itu perlu diterangkan. Kemudian pihak JAKIM
dengan kerjasama kementerian-kementerian dan juga badan-badan berkanun serta badan kerajaan sentiasa mengadakan kempen berkaitan dengan logo halal, kesedaran halal, kerana logo halal yang dikeluarkan oleh JAKIM oleh negara itu adalah logo halal yang diiktiraf oleh dunia. Artinya kalau logo tersebut tera pada barang atau produk sesuatu yang dijual di dalam negara atau luar negara, memang dia terbukti halal, terbukti terbaik. Sebab itu dia diminta ataupun dimohon oleh kebanyakan peniaga-peniaga dan sesuatu yang amat mengujakan pihak kementerian untuk makluman bahawa jumlah pensedia halal pada tahun 2020 hingga 2021 sesuatu yang amat menarik permohonan daripada Bukan Bumi Putra sebanyak 9,650 yang dapat. Manakala daripada Bumi Putra 3,832 sahaja. Menunjukkan bahawa seluruh masyarakat Indonesia ini amat mengejar ataupun mereka tercari-cari untuk mendapatkan sijil halal daripada kerajaan kita. Selain daripada itu, Tuan-Tuan, Bukit Bendera juga ada bertanyakan tentang status daging kartel yang menjadi satu kekacauan sejak awal tahun ini. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, kes kartel daging yang dituduh di bawah Akta Kabinet CP sedang menunggu untuk dibicarakan. Dan mereka telah dituduh pada 9 hari bulan 2 tahun 2021 dan tarikh pembicaraan akan datang ditetapkan oleh mahkamah pada 14 hingga 16 Disember tahun ini dan 19 dan 20 hari bulan Januari 2022 dan 21 hingga 24 Februari 2022. Jadi ini telah ambil tindakan sebab bagi kita makanan halal, produk halal ini suatu benda yang cukup sensitif yang tidak boleh kita pandang ringan. Berkaitan dengan Bukit Bendera bertanyakan tentang bagaimana isu-isu penjualan test kit yang berluasa di atas talian. Sebenarnya untuk makluman test kit terutamanya saliva ini insya-Allah dalam masa dekat sebelum bulan depan dia akan dijual di bukan sahaja di farmasi ataupun di kedai-kedai ubat, tapi ianya akan diluaskan, dijual di mall-mall, di chain store dan juga akan dimasukkan ke stesen-stesen minyak. Jadi ini akan memudahkan lagi pengguna untuk mendapatkan test kit ini dan juga untuk memastikan bahawa berlaku persaingan sihat. Kerana hari ini harga jualannya lah hampir RM20, tapi kita mendapat keyakinan daripada pengeluar ini, mereka meyakinkan kita bahawa ada setengahnya akan jual bawah pada RM10. Jadi ini yang kita nanti-nantikan. Jadi saya rasa pihak kementerian tak perlu menentukan harga maksimal atau harga minimum untuk test kit ini. Kita biarkan pasaran bebas menentukan harga tersebut. Itu untuk jawapan daripada Bukit Bendera berkaitan dengan test kit yang berluasa. Kemudian Yang Berhormat Menteri, Yang Berhormat Timbalan Menteri, Rafah. Sila. Minta maaf ya, walaupun Yang Berhormat Timbalan Menteri jawab soal pertanyaan daripada Yang Berhormat Bukit Bendera, saya mohon mencelah sedikit berkenaan dengan test kit tersebut. Daripada ulasan ataupun jawapan Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi, Timbalan Menteri kata tak ada keperluan, kalau tak silap saya, tak ada keperluan untuk menurunkan harga ceiling. Sebab bila banyak, harga akan jadi murah. Maksudnya begitu ke? Saya untuk makluman Yang Berhormat Menteri, kalau Yang Berhormat Menteri tengok bulan lepas pun saya nak tanya soalan ni kepada Yang Berhormat Menteri KBDN HCP berkenaan dengan harga ceiling ni. Saya lebih suka kalau kementerian boleh tetapkan harga ceiling. Of course sekarang ni kita tahulah harga runci RM19.90. Kalau boleh kita turun lagi supaya akhirnya benda tu jadi benda yang common untuk semua rakyat Malaysia. Orang mampu untuk beli. Tak kira dia B40 ke M40 ke, supaya kita tahu sebab virus tu ada dekat kita. Kita nak mudahkan rakyat kita supaya dia tak bergantung kepada kerajaan. Oh, semua pergi. Tanggungan semua pada kerajaan. So sama-sama kita share responsibility dan tanggungan kewangan. Itu pandangan saya, Yang Berhormat Menteri. Terima kasih, Sila Menteri. Terima kasih terima kasih sahabat saya Rasa. Saya amat setuju dengan apa yang dikatakan oleh sahabat saya tersebut. Cuma hari ini kita menetapkan bahawa test kit saliva ini RM19.90 harga runcit. Jadi apabila ramai yang memohon untuk menjual test kit ini, ada yang memberitahu kepada kita bahawa mereka sanggup menjual bawah pada RM10. Jadi suatu benda yang pada asalnya kita dah kementerian sudah bercadang untuk nak tentukan harga maksimal. Mungkin RM15 ataupun RM13. Tapi bila ramai player yang datang dan beradvokasi dengan kita,
Ada yang ingin menawarkan bawah RM10. Dan dia kata kalau dibenarkan dijual di pasar-pasar terbuka yang diuruskan oleh MDA, maka dia boleh jual dengan harga yang lebih murah. Dan saya yakin janji yang dibuat oleh pemain-pemain ini akan dapat dikotakan Tumpak minta laluan. akhir bulan ini. Tumpak minta laluan. Tempat. Tumpak, sila. Okey, Yang Berhormat Timbalan Menteri, terima kasih di atas apa yang dinyatakan itu, di mana rakyat akan menikmati harga test kit yang agak murah lah. Cuma apakah mekanisme kementerian untuk memastikan dari segi test kit yang murah ini benar-benar dapat memenuhi, maknanya in terms of reliability, keputusan-keputusan yang diperolehi daripada test kit yang berlawanan untuk menjual dengan harga yang murah ini. Sila, Timbalan Menteri. Terima kasih sahabat saya Tupak, terima kasih Ketua. Sebenarnya test kit ini telah diluluskan oleh MDA. MDA telah mereka telah melalui proses penilaian oleh MDA. MDA dah approve test kit tersebut untuk dijual, kemudian ianya benar dijual. Kalau ianya tidak diluluskan oleh MDA, maka ianya menjadi satu kesalahan untuk menjual peralatan tersebut. Jadi saya rasa menjawab apa yang dibangkitkan oleh Tumpak, tak ada kerisauan. Maknanya bila ada test kit, ada cop MDA, maka ianya dah approve oleh kerajaan. Jadi kita boleh belilah dengan senang hati. Tamat Ketua, selain daripada itu, Yang Berhormat daripada Minta penjelasan Timbalan Menteri. Tadi soalan asal saya Bukit Bendera sini. Bukit Bendera. Ya. Bukit Bendera. Ya, tadi saya terima jawapan Timbalan Menteri tentang test kit. Bagaimana dengan alat-alat medical device, alat perubatan lain seperti oximeter dan ubat-ubat dan yang dijual secara meluas di online platform online. Dan sepatutnya MDA berikut peraturan MDA, ia hendaklah dijual melalui di farmasi. Dan apakah kerana kita kekhawatiran bahawa apa yang dijual di online itu tidak memenuhi track yang Akta Perihal Dagangan yang kita bahaskan, apakah rang undang-undang ini ada menyelesaikan masalah ini, ataupun apakah penyelesaian ataupun dari segi kementerian terhadap online sales tentang alat peralatan medical device dan juga ubat-ubat dalam secara online. Terima kasih Bukit Bendera. Sila Menteri. Terima kasih terima kasih sahabat saya daripada Bukit Bendera, dan minta maaf saya tertinggal apa yang dibangkitkan berkaitan dengan peralatan ataupun barang dijual medical dijual melalui online. Sebenarnya ia juga tercover ataupun terkandung dalam Akta 730 ini semua barang. Cuma setakat ni kita dulu ada laporan ataupun dalam media sosial mengatakan bahawa dia terbeli oximeter tiruan. Oximeter artinya oximeter tiruan. Tapi bila kita cek, ianya bukan tiruan. Ianya satu oximeter yang menggunakan jenama dia sendiri. Dia tidak tiru. Tapi oximeter tersebut memang mutunya lebih rendah dan ia tidak ada ketepatan. Jadi setakat ni pihak kementerian ataupun pihak penguasa tidak menerima apa-apa laporan berkaitan dengan oximeter tiruan ataupun perkara tersebut. Tapi kita selalu terbuka. Kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan penipuan, hal-hal yang berkaitan dengan ada fake dan sebagainya, kita akan terbuka untuk sentiasa menyiasat. Memang Tua, masa ada juga 1 minit lagi, saya nak respon terhadap apa yang dibangkitkan oleh beberapa orang sahabat, iaitu Sepang, kemudian Tumpak berkaitan dengan isu timah yang telah menjujukan suasana yang tidak selesa di kalangan masyarakat, terutamanya orang Islam di negara kita. Untuk Pemain Yang Mulia Tuan Ketua, sebenarnya kebetulan kemarin kementerian telah mengadakan ikan oleh masyarakat yang menjadikan ianya suatu benda yang heboh sekarang. Dan Alhamdulillah dapat birakan di mana pihak syarikat telah pun membuat satu komitmen untuk mengkaji balik dan memahami akan keresahan dan juga kerisauan masyarakat umat Islam. Jadi ini menunjukkan bahawa keluarga Malaysia yang berada di Malaysia ini cukup prihatin tanpa mengira bangsa, agama dan kepercayaan. Dan kita berharap dalam masa terdekat kementerian yang mengembirakan semua pihak, mengembirakan pihak peniaga, pengusaha dan mengembirakan rakyat yang terkesan ataupun yang sensitif dengan hal tersebut. Tuan Ketua, saya rasa itu sajalah apa yang ingin saya kongsikan. Muar, okey sila. Saya tanya sedikit. Saya faham pendirian kerajaan dalam bab ini, dan rundingan sedang berlaku berkenaan isu
mungkin disalah tafsir. Persoalan saya, jika nama senang untuk disalah tafsir, saya lihat di social media ramai juga yang troll kata, adakah kita akan tukar nama coklat Daim kerana nama berkait rapat dengan Tun Daim, ataupun minuman Dutch Lady yang boleh dikaitkan juga dengan nama wanita seperti orang kata Tima, dan banyak contoh lain. Rakan saya di negara luar kongsikan, kerana berita ni dah viral sampai ke luar negara, ada juga minuman yang berkait rapat dengan nama seseorang presiden Parti Islam. Ya, adakah itu juga akan ditukar? Saya berharap apapun pendirian kerajaan, perkara seperti ini harus diperjelaskan supaya kes-kes lain tidak timbul kerana isu salah faham. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Adinda saya Blair Muar. Terima kasih pandangan tersebut yang cukup bernas saya rasa, dan ianya suatu pandangan yang cukup baik untuk dia tengok secara keseluruhan. Kerana kita tak mahu kita tengok case by case. Lepas ni ada isu lain pula, kita jawab lain. Jadi cuma saya setuju dengan apa yang dibangkitkan, dicelah oleh kekanda saya daripada Salam, berkaitan bahawa isu ni sebenarnya gembar-gemburkan ataupun disensasikan untuk kepentingan politik. Saya amat setuju. Jadi kita harap selepas pada ini kita akan dapat melahirkan ataupun mewujudkan satu masyarakat yang matang, masyarakat yang berhemah dan masyarakat yang bertanggungjawab, yang tidak mengambil kesempatan atas apa saja isu untuk kepentingan dan juga untuk keuntungan setengah pihak. Itu harapan saya. Okey, sila. Salam. Speaker, saya ucapkan terima kasih kepada Timbalan Menteri kerana bersetuju dengan apa yang dikatakan sebagai satu kesimpulan lah di mana malangnya di negara kita ni ramai sangat yang suka mempolitikkan isu yang sebenarnya tidak sensitif, tapi sengaja disensitifkan. Dan saya harap bahawa pihak kerajaan akan berusaha untuk menangani masalah ini sehingga masyarakat kita boleh menjadi lebih matang dan membincang semua isu dengan tenang dan secara bertanggungjawab. Bukan memain emosi, main sentimen saja, nak lagakan di antara Melayu dengan yang bukan Melayu, Islam dengan yang bukan Islam dan sebagainya, sehingga menyebabkan negara kita menjadi bahan tertawa, bahan lawak oleh dunia. Saya harap itu merupakan satu isu yang boleh ditangani. Terima kasih. Okey, terima kasih. Saya setuju satu perkara. Kita tidak nak berbincang ataupun berdialog secara emosi, kita mesti ada rasional dan juga ada reason setiap apa yang kita buat. Kalau tu saya sajalah apa yang ingin saya kongsikan. Boleh saya celah sedikit? Apa kolangan? Menteri, saya harap apa keputusan pun apa yang kerajaan akan buat, ini bukan satu presiden untuk masa depan yang akan datang atas nama dan sebagainya. Kita ada lebih perkara penting di dalam negara kita untuk diselesaikan. Ini ialah nama saja dan ini tak libat dengan mana-mana pihak. So janganlah kita adakan satu presiden, lepas tu masa depan kita akan ada masalah juga dengan nama-nama yang akan dikeluarkan oleh perniagaan ataupun syarikat-syarikat berkenaan. Let's pay attention to the priorities in the country. Thank you very much. Terima kasih. Sila. Timbalan Menteri. Ya, Timbalan Menteri. Okey, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Kolangan tadi, sebagai sama dengan apa yang dikatakan oleh Muar. Terima kasih. Ya, isu sama, Timbalan. Right. Boleh tanya? Seputih, sila seputih. Ya, terima kasih Dipertua. Saya nak tanya Yang Berhormat Timbalan Menteri. Jadi saya tak tahu apa berlaku dalam sesi libat urus semalam di antara syarikat Timah dengan kementerian. Jadi adakah pada masa yang akan datang kesemua pengeluar minuman mereka perlu dapat kelulusan dari segi nama yang digunakan, brand yang mereka gunakan itu dengan kementerian sebelum mereka memasarkan produk mereka. Sebenarnya dalam isu Timah ini, ramai orang Malaysia tidak tahu tentang negara kita ada mempunyai syarikat pengeluaran whisky, tak tahu langsung tentang Timah. Kerana ia dibangkitkan dengan ini, sekarang ia begitu popular. Sekarang ramai orang pergi cari apa itu, pergi tanya-tanya. Jadi ini adalah semacam yang mereka nak kacau syarikat itu, sekarang dah jadikan produk itu lebih popular. Jadi soalan saya ialah, adakah yang syarikat ini kalau dia nak jalankan rebranding, tukar nama, adakah ia perlu dapat kelulusan daripada kementerian sebelum yang brand baru boleh dikeluarkan?
Ni Timbalan Menteri. Timbalan Menteri, Kita sebelum- bagi Ipoh Timur dulu. Ya, boleh. Nanti jawab sekali. Terima kasih. Timbalan Menteri, tadi saya dengar Timbalan Menteri memang bersetuju bahawa isu ini telah pun disensationalizekan. Memang bukannya satu isu yang patut dibincangkan. Dalam konteks itu, saya nak tanya pihak kerajaan. Kenapa pihak kerajaan tidak mengambil satu pendirian yang mana, since this is a non-issue dengan izin, ini bukan satu isu yang betul-betul membawa apa-apa masalah. Kenapa pihak kerajaan tidak memberi free hand, menjamin satu kebebasan kepada berniaga-berniaga di luar untuk menjalankan perniagaan mereka tanpa campur tangan daripada ahli-ahli politik dari mana-mana pihak, the unnecessary campur tangan daripada ahli-ahli politik dari kedua-dua Terima pihak. kasih Ipoh Timur. Jelas saya ingat ni. Speaker, satu ya sebelum saya naik atas tu. Okey. Pada timbalan. Okey. Sian saya kat atas tak boleh tanya. Sila. Yang berhormat Timbalan Menteri, saya rasa isu yang saya dengar ni memang kena-mengena. Sebab pada dulu kita kecil-kecil makan A&W ada hot dog. Lepas ada corny dog. Jadi macam mana anak saya suka makan hot dog, takkan saya nak kata tak boleh makan anjing panas. Jadi saya rasa ni yang penting lah. Kita kena didik masyarakat kita memikirkan secara lebih logik. Terima kasih. Setuju dengan pengirang, setuju dengan apa yang dikatakan oleh sahabat tadi. Sebenarnya kita tak mahu ianya jadi satu presiden. Lepas pada ni keluar pula root beer contoh. Ni mabuk root beer. Jadi ini mana tidak akan ada kesudahan. Jadi kita harap dengan adanya advokasi Syarikat Pengeluar ini dan untuk menjawab seputih sebenarnya untuk mengeluarkan nama tersebut, mereka memohon daripada MyIPO. MyIPO, Intellectual Property, dan apabila dimohon kita ia punya buat deskripsi nama tersebut, kenapa rasional semua sekali itu, kemudian MyIPO akan gazetkan ataupun akan wawarkan selama 2 bulan. Tapi dikatakan setelah 2 bulan dimaklumkan nama tersebut kepada masyarakat, tidak ada bantahan. Maknanya dari segi undang-undang namanya desah. Cuma bila wujud sedikit havoc ataupun keresahan dalam masyarakat, ialah kadang-kadang macam saya setuju dengan Salam kata, ada orang nak mengambil kesempatan. Saya setuju dengan pengerang bahawa nama ini kadang-kadang tidak melambangkan isu yang sebenar. Tapi ini telah dibuat advokasi kemarin bersama dengan pengeluar, dan pengeluar nampaknya memahami hakikat tersebut, dan kita harap ianya tidak akan berlaku lagi. Kerana saya tahu ada nama Rayyan, nama Hadi, nama macam-macam berkenaan dengan ini. Dan yang penting bahawa ini minuman yang diharamkan oleh umat Islam. Itu yang penting. Kalau Islam dia tak akan mendekati benda-benda yang sebegini. Apa nama saja pun ia tidak penting. Terima kasih. Saya ingat Menteri telah menutup ke nak buka lagi? Apa boleh sila. Last. Tuan Di-Pertua, saya amat hormati pendirian yang diambil oleh YB, Timbalan Menteri, dan juga YB sekalian. Namun kalau kita masih ingat, isu ini juga ada ditimbulkan oleh Yang Berhormat Rusila sebab selaku Presiden kepada PAS sendiri. Saya kira perlu juga kita dengar pendapat daripada MP PAS di Parlimen ini, apakah pandangan mereka. Tapi kita nampak, tak tahu macam tak ada pula MP PAS pada waktu ini. Apakah pandangan mereka? Sebab kita tidak mahu kerajaan cakap suatu perkara dan mereka berada dalam kerajaan cakap perkara lain di luar. Kalau boleh beliau konsisten. Terima kasih Tuan Ketua. Satu cadangan yang baik betul. Jadi mungkin sesi tersebut kita buka pada sesi lain lah. Yang hari ini sesi perihal dengan 730 kita selesaikan 730 dulu. Sesi itu saja ulasan saya betul. Ada lagi sebutih? Ya, ni tanya. Lain kali kalau ada orang nak keluarkan piskal, kopi, teh, boleh ataupun syarikat boleh guna nama Timah ke? Ataukah ini adalah satu nama yang di-ban, dilarang, digunakan di mana-mana tempat, mana-mana produk? Saya rasa tidak sebegitu. Sebenarnya nama tu nama Timah kemudian dikaitkan dengan benda yang memabukkan. Itu makna ada kontradik. Nama Timah tapi bila saya kat sebut mengatakan Timah ni sebenarnya tim, bukan nama orang. Itu kata dia. Dia ada rasional dia. That's why MyIPO luluskan kata tersebut. Jadi bukan kita nak ban nama Timah tersebut. Saya rasa seperti fahamlah apa yang saya maksudkan. Terima kasih.
Salam lagi. Last je lah penutup. Dah habis hari ni apa? Ya, last. Saya minta Saya, last lah. saya serahkan kepada Timbalan Menteri kalau nak berhenti. Dia Last pada Baik, Ya, salam. dia Shah macam Alam. Last dia pada Shah Alam. nama timah tu syarikat itu menjelaskan ianya bijih timah. Ya, dan gambar tu walaupun nampak macam ulama tetapi ianya adalah gambar seorang resident British ya pada ketika itu. Kalau kita dengar secara rasional mungkin kita boleh terima, tetapi kalau kita nak gunakannya sebagai satu isu untuk menimbulkan ketegangan dan sebagainya, memanglah ada macam-macam yang boleh ditimbulkan ya. Begitu juga saya sebut tentang ICERT, ianya merupakan satu usaha untuk menamatkan diskriminasi berdasarkan pada kaum, tapi tak sempat kita nak bahas. Dah digerakkan lah, apalah inilah kata agung akan terjejas lah, Sultan Melayu akan anulah macam-macam. Seolah-olah kita ni sokong diskriminasi berdasarkan kepada bangsa. Dan itu memberikan satu gambaran yang buruk terhadap negara kita. Ya, lalu saya harap bahawa semua persoalan dapat kita bahas dengan cara yang tenang, rasional, bukan menggunakan kesempatan untuk nak menimbulkan ketegangan dan sebagainya. Itu je lah. Saya harap itulah sebagai pengajaran bagi kita. Okey, terima kasih banyak dengan penjelasan yang diberi, dan diharap selepas lulusnya Akta 730 ini, semua ahli-ahli parlimen kita akan berbincang dengan rasional, dengan waras dan dengan terbaik untuk agama, bangsa dan negara. Betul itu saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri di atas jawapan tersebut.